sikit. Ini mak-mak je yang datang ni. Betul tak? Belajar berani. Kata negeri hang tuah. Negeri hang jebat. Betul? Ini kekuatan. Mesti angkat semangat itu. Saya lah hang jebat menang Jasim. Saya lah hang tuah Jasim. Okey, ini kekuatan. Kerana itu merupakan tonggak-tonggak yang tidak boleh dihapus oleh sejarah. Tidak siapa boleh kata bahawa hang tuah tidak hidup. Tak ada. Hang tuah ada dan hidup. Contoh, tapi kita lama tak baca, entahlah, kamu tak sekolah. Aku juga akhirnya anak Melaka tak jumpa semangat jebat, tak suka, tak jumpa semangat tuah. Kerana dipadam oleh proses-proses. Dan orang tua pun tak mahu, tak tahu nak menyumbangkan kekuatan itu. Supaya dia timbul balik kekuatan, aku nak menegakkan yang benar, nak melawan yang salah. Betul? Sekali lagi kita dijumpakan oleh Allah atas izin Allah. Ini kekuatan. Datang tadi sebab apa? Sebab apa datang? Apa sebab datang? Sebab ada penceramah Dr. Rubiah yang laser. Betul? Saya datang dijemput. Datang sebab kami ada tadarus. Sebab kami ada khatam Quran lepas ini. Betul tak? Betul ke niat tu? Betul ke salah? Kamu dapat apa yang kamu niatkan. Jadi kalau tidak kerana Allah, semua ibadahnya tertolak. Semua ibadahnya tertolak sebesar mana pun. Sebesar gunung Uhud pun tertolak. Sebab itu kita kata masuk bulan Ramadan kita rasa nampak macam baik sikit. Tak boleh bohong, ni Ramadan. Tak boleh ambil orang punya tu, ini Ramadan. Tak boleh ngumpat, ni Ramadan. Tapi selepas Ramadan, pusing balik. Sama seperti sebelum Ramadan. Ini bermakna Ramadan tidak memberi apa-apa kesan pada kehidupan. Kita lalu Ramadan macam lalu depan pasar raya. Betul? Lalu singgah beli balik. That's it, habis. Oh, Ramadan habis. Sekarang dah cerita raya dah, cerita apa? Dah cerita baju raya, cerita kuih raya, betul? Betul ke tak? Siapa yang belum beli baju raya kat saya? Semua dah beli dah. Ini kekuatan. Okey. Tak nak ngaku dulu. Sebab baju majok kan? Betul? Maka kekuatan kita sekali lagi kita datang kerana Allah. Datang kerana Allah. Kekuatan yang nak dibangun. Apa sebab datang masjid? Apa sebab datang masjid? Sama tak pergi pasar raya? Apa bezanya? Jawab je salah bukan hukum gantung. Apa sebab datang? Cari ilmu. Dapat ke tak dapat? Jumpa ke tak jumpa? Pakai ke tak pakai? Berubah ke tak berubah? Ni meja ini jadi saksi. Umi percaya meja ini sudah diduduki oleh ratusan pendakwah. Kita dah berubah belum? Ratusan penceramah sudah di sini. Umi ni entah orang keberapa dah. Dengar. Kenapa datang? Nak dengar. Saya nak dengar ceramah. Nak tengok muka ceramah yang laser tu live. Selalu tengok YouTube je. Garang ya amat. Betul? Maka betul kembali niat. Ya Allah, itu aku sesungguhnya aku berada di bulan ibadahmu ya Allah. Aku berada di bulan yang sangat mulia ya Allah. Aku berada di bulanmu yang paling banyak kasih sayangnya. Yang paling banyak maghfirahnya. Yang paling banyak rahmatnya. Sebab kita nak bertalak pada tajuk kata-kata cinta itu memberi bukan memiliki. Tapi kalau tak jelas kita cinta siapa, kita nak bagi kat siapa, kita nak buat kerana apa, maka semua perbincangan akan jadi kosong. Boleh nampak siapa yang perempuan sayang sekali? Kita tanya siapa tadi? Taufik. Ya Allah, kau tak dapat Taufik lempang ke kanan. Okey, Taufik, siapa orang yang paling anda sayang sekali? Jawab je, jangan takut. Mak ayah. Ni orang sebesar ini, kita tak tanya orang kecil-kecil dah. Orang besar ni, siapa yang dia orang yang dia paling sayang? Kalau puan, siapa yang paling sayang puan? Cakap je, jangan takut salah. Kat bawah tanah esok baru takut. Sekarang kena belajar, kita tak tahu belajar. Okey, tepi tebak masa yang dibekal kepada Umi kurang dari 1 jam.
Maka tak boleh banyak sampai, tak banyak soal. Kita ambil Taufik punya jawapan. Orang di umur Taufik. Berapa umur sekarang Taufik? 27. Boleh kahwin dapat 4 anak dah. Okay? Ni kahwin 21. 27 dapat 3 anak. Sebab itu muda selamat. Oh, dah 2 anak dah. Okey, hebat. Okey. Dah ada anak 2 tapi masih lagi siapa orang yang paling dia sayang? Ibunya. Betul ke salah? Siapa kata betul? Siapa yang hantar ibu tu kat dia? Siapa yang izinkan dia masuk dalam perut maknya? Lempang kan tak? Umur sudah 27 tahun tapi tak rasa yang paling aku sayang adalah Allah. Hilang semua ibadah sebab itu hidup tak berkat. Minta maaf lah, gaduh je ni macam orang marah. Marah aja kerja. Taufik, siapa orang yang paling anda sayang? Orang yang paling anda sayang siapa? Lagi sekali. Jawab dengan serius. Allah tu orang ke bukan? Ini nak kena penampar sekali. Allah tu orang ke bukan? Ini yang kita letih. Bermakna 2 kalimah syahadahnya kelah puasa. Nampak tak? Kenapa kita puasa? Kita kan diri kita ada 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah kontrak yang penting untuk masuk jadi orang beriman. Kontrak nak masuk jadi hamba Allah. Kalau orang seumur Taufik tak dapat nak kata saya cinta Rasulullah, sedangkan Allah Rasulullah kata, Umar, siapa yang paling kamu sayang? Aku ya Rasulullah, aku sayang kamu lebih daripada harta aku, anak aku, semua-semua. Apa Nabi kata? Iman kamu masih belum sempurna. Iman kamu tidak akan sempurna, belum sempurna kalau bukan aku yang lebih kamu sayang dari diri kamu. Hadis ni. Jangan main-main, bukan sembang Dr. Rubiah je, bawa buku. Taufik, baca lagi buku banyak-banyak. Belajar banyak-banyak. Yang anda perlu sayang siapa? Allah dan? Ni yang kita nak angkat. Mengapa perangai tidak berubah dari sebelum Ramadan, masuk Ramadan, lepas Ramadan? Sama ya. Boleh nampak? Yang ngumpat-ngumpat juga, yang dengki-dengki juga, yang sakit perut juga. Siapa muka yang paling bahagia? Baru lepas baca Quran ni. Orang dapat rawatan. Patutnya apa? Lepas baca Quran dapat tenaga macam bateri 4 bar. Tapi letih weh. Cara duduk, cara tengok, cara pandang. Walaupun pakai mask. Penat dong. Awak muda lagi ni, orang tua nak mati dah. Kalau Umi datang macam tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah orang tua weh puasa, tak boleh cakap banyak. Boleh ke tidak? Tidak terus semua. Ramai yang datang itu bukan saja jasadnya. Saya tak nak tengok jasad saja, saya nak tengok jiwanya, nak tengok imannya. Jasad ni boleh besar, boleh kecil, tapi iman tu kalau kecil kosong. Taufik tak dapat lagi hidayahnya. Jangan main-main. Tak ada 2 kalimah syahadah, semua ibadah tak dapat disangkutkan. Kerana kita syahadah tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad Rasulullah itu kunci nombor 1. Sebab itu tolong jaga balik dengan anak. Semak syahadah anak. Mengapa anak tak konsisten? Kenapa anak tak taat? Kenapa anak tak berubah jadi baik? Dari tahfiz ke? Daripada sekolah agama ke? Sekolah manis semua meradam, simpang perenang. Sebab 2 kalimah syahadahnya tidak termasuk, tidak mengalir dalam darah. Itu ayat paling penting. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, sebab itu kita kata orang yang bukan Islam, daripada jadi musuh Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, dia jadi hamba Allah. Daripada tak layak masuk syurga, dia layak masuk syurga. Ini yang kita tinggal. Sebab itu ibadah kita ikut-ikut. Ibadah kita tak konsisten, ibadah kita tidak jelas. Kenapa puasa? Ramadan. Macam mana tak puasa? Ramadan. Dia bukan puasa kerana Allahnya, dia puasa kerana Ramadannya. Jadi dia jadi hamba Ramadan.
Kenapa puasa? Orang lain puasa, kita malu lah tak puasa. Dia puasa kerana orang. Boleh nampak? Apa sebab puasa? Ish, dosa kalau tak puasa. Macam-macam jawapan, tapi tak ada yang mengatakan aku berpuasa kerana aku sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Satu pada bukti bahawa kita sayang dengan 2 kalimah syahadah kita apabila kita membuktikan kepada Allah. Okay, siapa sayang suami? Kat tangan? Tak berani pula. Siapa tak sayang suami kat tangan? Tak ada juga. Macam mana Tok Imam? Mana Ustaz? Tanya sayang suami, buktikan jadi sayang suami. Masak setengah mati satu meja. Betul? Ada pecah, ada caluk, ada segala benda ada bulan puasa. Kerana sayang suami. Masak. Siapa tak masak angkat tangan? Gila. Betul? Maka kenapa kita masak kerana suami? Kenapa? Siapa masak angkat tangan? Masak? Sebab apa masak? Jawab je lu, bukan gantung, masa berjalan. Nak bagi makan suami dan anak-anak, dia tak makan. Anak-anak dia, sebab itu dia tak jadi makan. Ibu dah masak, kamu makan. Ibu dah masak, tak larat makan, penat. Apa yang Umi nak angkat, tolong jaga niat dalam semua hal. Kalau tak ingat niat, kosong ibadahnya, kosong pahalanya. Mana nak jumpa namanya kasih sayang? Sebab tajuk yang dibekal ini, cinta itu memberi. Apa tanda kita sayang anak? Ya Allah, siapa ada anak ke tangan? Apa tanda puan sayang anak? Sebut je satu. Buka sekejap mas, kalau tak dengar. Okey, apa tanda sayang anak? Tarik sikit je. Doakan anak. Berapa kali doa selalu? Berapa kali doa? Apa doanya? Jangan bohong, mata dah gerak-gerak. Kalau bercakap bola matanya bergerak-bergerak, bohong. Ini psikologi, psikologi. Saya pakar psikologi, juga seorang kaunselor, jadi juga seorang motivator. Every move, setiap gerak itu menggambarkan siapa kita. Sebab itu wajah-wajah anda menggambarkan anda gembira ke tak gembira. Okey, kalau pisang belum rebus dia nampak macam ni. Kalau pisang dah rebus jadi apa? Betul? Mana pergi semangatnya? Dah sahur dah. Betul? Baru 5 hari puasa. Kita kuliah pagi boleh, petang tak boleh, ngantuk. Kenapa tak boleh? Letih. Puasanya letih. Memang puasa itu hadiahnya letih. Baru dapat pahala. Kita pula suruh anak makan sahur macam buntal. Siapa pernah tengok ikan buntal? Perutnya lebih besar dari badannya. Betul? Minum banyak-banyak. Dahaga nanti susah. Makan banyak-banyak. Kamu nanti lapar. Kerana mak tak tahu apa ada di sebalik sahur. Okay? Segelas air sudah memadai ikan itu dia berkah. Kita tak makan, jangan tak habis, makan. Minum banyak-banyak sampai kebuntat anak dahnya. Bukan letih lapar, letih kenyang. Akhirnya anak tak kenal apa itu lapar. Anak tak kenal apa itu terima kasih. Anak tak kenal apa itu kasih sayang. Anak tak kenal apa dia simpati. Anak tak kenal untuk nak tolong orang. Sebab dia dah makan sampai sini yuk. Sampai asar nanti dia tak lapar lagi. Sebab tu dia boleh tidur sampai buka. Tak apa, asalkan takkan mana, kan dia puasa. Tak solat pun tak apa. Tak letih ke kita? Biarkan anak tidur sebab dia puasa. Kerana ini kita kata kasih sayang dan cinta yang kita kata tidak dapat kita rasa. Bulan ini bulan Ramadan, bulan penuh cinta Allah. Okey, tapi oleh kerana cinta Allahnya tak kuat cucuknya ke hati, tak kuat pegangnya kepada keyakinan, kita rasa bulan puasa ialah bulan Ramadan, bukan bulan kasih sayang Allah. Ini yang kita paling malang. Sebab itu sekali lagi semak balik, puasa tidak berdiri sendiri.
Sebab itu kita jumpa dulu namanya syahadah. Betul? Tak syahadah kamu tak layak puasa walaupun kamu sihat walafiat. Tak faham syahadah kamu tak faham apa itu puasa. Tak faham syahadah kamu tak faham apa itu solat. Ini yang kita nak angkat supaya yang masuk ke hati kita bukan hanya ilmu tapi tak boleh buat. Saya nak balik ni mak-mak semua semak duduk dengan anak. Cuba mana dengar syahadah kamu. Baharui 2 kalimah syahadah kamu setiap kali selepas solat fardu. Ni yang ulama buat pasal para salah buat ini. Baharui balik 2 kalimah syahadah kamu supaya kamu rasa betul-betul dekat dengan Allah. Sebab itu kita diminta zikir paling sikit 33. Ulang. Kenapa solatnya ulang. Kenapa tak macam orang Kristian sehari je pergi masjid? Sehari je pergi church. Kita ulang bacanya semua sama. Betul ke tak? Kerana dengan mengulang itu kamu akan rasa lebih dekat. Kalau puasa diceraikan dengan solat, koyak puasanya. Sebab kita nak bercakap pasal cinta. Okay. Kita tak pernah rasa rindu Allah. Bila kita nangis dengan Allah? Masa senang ke masa susah? Masa susah. Masa senang? Tak berapa nak ingat. Masa sakit, ya Allah. Masa sehat meloncat sampai ke langit. Habis semua pasar Ramadan. Umi semalam sampai masa tengah orang nak berbuka. Tengok di pasar Ramadan putus jari ni jeng-jeng. Punya banyak. Kerana apa? Puasa. Jeng-jeng ni kalau 4 orang anak 4 orang 4 bandel lah kata orang. Nak makan kok mana? Air kuning, air merah, air cincau, air... Sebab Umi tak ada parking. Okay? Jadi kita duduk dalam kereta berhati orang lalu. Inilah yang berlaku di mana-mana. Anak kita tahu Ramadan sebab ada buka dan ada sahur. Dia tak tahu itu cinta Allah. Sebab kita tak buat dan kita tak bagi tahu. Kita tak tunjuk. Kita tak jadi contoh. Kalau tak solat, apa guna Ramadan? Tapi kalau kita cakap kan, okeylah, ustazah dia cakap tak payah puasa. Okeylah tu. Salah lagi. Berapa ramai anak kita berpuasa tapi tak solat? Kenapa boleh puasa? Puasa sekejap je, sebulan. Solat kan sehari. Boleh nampak? Kita pun tak kisah juga. Anak tak sekolah, kita ngamuk. Anak tak ngaji, kita tak rasa apa. Orang sini ngaji baca Quran kan? Sama kita ada istilah ngajinya. Ngaji itu baca Quran kan? Ya. Tak ngaji tak apa, tak sekolah siap kau. Kerana kita rasa ngaji itu tak ada apa-apa, sekolah tu yang nanti anak kita jadi orang. Sedangkan tak ngaji itu anak kamu jadi orang hutan. Okay? Sebab tu hari ini di mana ceruk ada orang jahat. Di mana ceruk ada orang anak tak solat. Di mana ceruk ada orang buat dosa. Di mana ceruk ada zina, di mana ceruk ada pergaduhan, di mana ceruk ada pemusuhan, di mana ceruk ada dengki, di mana ceruk ada maksiat. Ni kaunselor, ada klinik kaunseling keluarga di rumah. PKP, tapi yang datang hari-hari bergaduh berancang segalanya. Yang nak bunuh diri, yang nak gantung diri, yang keluar diri, yang makan pada harus keping, yang makan segala makan lah, nak mati kononnya. Kerana tak mampu meneruskan kehidupan. Padahal dah KP duduk rumah tengok muka isteri muka suami. Tapi tak jumpa rasa cinta, tak jumpa rasa dekat sebab dia tengok isteri dan suaminya dengan nafsu. Tidak melihat dengan iman, tidak melihat dengan keyakinan, tidak melihat dengan tempat mata Allah. Sama juga kita melihat Ramadan. Kita lihat Ramadan mana yang puasa, lapar. Lapar, letih, ngantuk. Dah ada yang ngantuk belum ni? Tepuk sikit aku nak ngantuk ke dok? Okay? Sebab iblis sangat dengki kita dalam majlis ilmu. Oleh sebab itu sekali lagi tolong bangun kekuatan, tolong semak syahadah anak balik. Dia faham tak apa dia syahadah?
Tugas kita solat dan tugas kita puasa nak membuktikan kepada Allah tiada Tuhan melainkan Allah. Ini keyakinan aku. Nabi Muhammad utusan Allah. Aku nak buktikan kalau Nabi puasa, Nabi buat ibadah. Aku nak puasa, aku nak ibadah. Kerana aku nak ikut apa yang Nabi buat. Sebab aku sudah mengaku Muhammad utusan Allah untuk aku. Semak perangai Nabi dengan perangai kita. Mana ada perangai Nabi yang ada pada kita? Okay. Siapa ada perangai Nabi pada dia? Angkat tangan. Nak tanya satu jadilah. Siapa tak pernah bohong? Angkat tangan. Lagi 4 lori. Semua orang pernah bohong. Dia ngaku dia Muhammad Rasulullah. Kenapa berlaku bohong? Suami isteri 4 lori kan bohongnya. Akhirnya kasih sayang terbang tak ke mana. Umi bercakap melihat data-data perceraian ini terlalu memalukan, memilukan. Umur 70 tahun cerai, 75 tahun dah nak jalan dah. Cerai. Tak mampu meneruskan kehidupan. Saya tak boleh tengok muka dia. Tu nak tengok muka siapa? Taklah. Allahu Rabbi. Sebab apa? Keyakinan bertuhannya sangat rapuh. Maka kekuatan cinta Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Penyayang itu tambah dalam perkataannya rahmat. Ada berapa rahmat Allah sediakan? Allah bagi 100 rahmat. Okay. Jadi Taufik kena ambil kira balik. Dia sayang mana banyak? Sayang mak banyak ke sayang Allah banyak? Kalau ikut cakap mak tapi lawan perintah Allah, apa jadi? Orang ke bukan? Bukan. Layan kehendak mak tapi tak layan kehendak Allah. Berat dengan perintah mak tapi tak berat dengan perintah Allah. Okay. Sebab itu ramai orang puasa tapi tak solat. Bukan orang sini, orang lain. Okay. Orang Majapahit kan. Ini kekuatan. Sebab dia tidak merasa kaitan antara solat dengan puasa. Sebab itu dikatakan Rasulullah, solat itu kepala pada leher, kepala pada tubuh. Apa jadi kalau kepalanya putus? Tubuhnya pakai lagi ke tak? Tak pakai dah. Jadi kalau anak kita solat, dia ada tubuh, tak ada kepala. Orang tak ada kepala, jadi orang tak boleh hidup tak? Tak. Maka dengan sebab itu tolong betulkan balik. Tolong guna dulu langkah pertama betul baiki solat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang aku sayang Allah, bukan mak dulu. Kamu tak akan mampu jaga mak kamu. Kamu tak akan mampu berbakti dengan mak kamu kerana Allah. Sebab itu rumah orang tua kalau di Kuala Lumpur atau di Selangor, oh melempah-lempah manusia. Anak gaji puluh-puluh ribu anak gaji je. Tapi tak sanggup nak jaga mak. Apa sebab? Bukan mak dia tak jaga. Tapi hilang kasih sayang. Pertama mak kedekut sangat, berkira dengan anak setengah mati. Okay? Bila mak sakit, anak pun berkira. Tak ada kuasa. Anak lain ada, kira aku seorang yang nak jaga. Maka cinta itu memberi. Beri dulu cinta dia dengan Allah. Kuatkan dulu anak kita, diri kita sebagai hamba Allah dulu. Baru nak jadi hamba suami. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Cinta Allah, cinta Rasulullah, baru cinta suami. Tapi kita cari redha siapa? Yang banyak cari redha siapa? Redha suami. Terlupa ada redha Allah. Ada redha suami, tak ada redha Allah, tak ada redha Rasulullah. Jalan ke tak? Dapat syurga ke tak? Ampun tuanku lah. Boleh nampak? Umi tak nak keluar ayat banyak-banyak, tak nak tafsir banyak-banyak. Tapi nak ambil kekuatan teras bahawa tanpa solat puasa kita sakit. Okay. Tanpa solat, jangan ambil senang-senang. Tak solat tak puas dengan puasa. Kerana puasa itu langkah ketiga. Kalau rukun Islam ni 5, minta maaf lah pihak penganjur kalau tak sampai ke tajuk. Sebab kalau asas tak ada, dia tak boleh jumpa tajuk ni. Cinta itu memberi kerana Allah, memberi kerana orang, memberi kerana ada kepentingan, memberi kerana jawatan, memberi kerana dia berkuasa, memberi kerana dia nak mempengaruhi orang itu, memberi macam-macam.
Tapi bukan kerana Allahnya. Aku bagi sebab dia dulu bagi aku. Okay, aku tolong dia sebab dulu dia tolong aku. Kita tolong orang yang tolong kita ke kita tolong orang yang tak tolong kita? Mana yang lebih cepat pertolongan? Kita tolong orang yang tolong kita. Banyak tak Allah tolong kita? Siapa cipta kita? Tahu pun. Siapa bagi rezeki kita? Allah. Kenapa sayang mak dulu? Allah masukkan kita ke dalam rahim maknya. Allah bagi mak kita lahirkan kita. Boleh nampak? Maka keyakinan hancur. Akhirnya dia tak sayang dengan Allah. Dia sayang mak, sayang isteri. Nampak tak? Kosong akidah. Sebab itu sekali lagi bangun. Memang Umi nampak macam laser. Memang laser pun. Kerana nak bangun kekuatan, kita tak boleh lompat. Sebab itu rukun Islam 5. Betul? Minta maaf lah, bukan merendahkan, tapi nak ulang kaji supaya puasanya boleh berdiri dengan betul. Dan dengan puasa tahun ini, kita nak jadikan puasa kita puasa terbaik. Dengan syarat betul lainnya, betul kabelnya. Okay? Kalau tak ada lampu di rumah kita, tak ada api rumah kita, apa yang TMB check? Kabel, wire gitu, tengok mana dia. Oh ni wire ni putus, ni wire ni terkena petir, wire ni. Dia tengok wire bukan tengok lampu, betul? Sekarang Umi nak betulkan wire-nya dulu. Ini wire yang salah ni. Nasiblah dia, tambah mati tak boleh jumpa Umi, tak boleh lupa Umi. Okey? Nama Taufik you bayang. Aduh. Mak bagi nama paling baik tapi tak dapat Taufik untuk dah sayang cinta Allah. Nak lensan ke? Okey, minta maaf banyak. Ini langkah turning point yours. Okey? Jangan senang-senang je. Sayang mak, sayang mak, sayang mak ke sayang ayah? Allahnya hilang, Nabinya hilang, mana bukan anak, tak jadi labi-labi. Sekejap nampak kepala, sekejap tak nampak. Sekejap solat, sekejap tak solat. Sekejap asal buat Islam, sekejap lepas jadi orang kafir. Apa orang kafir buat, semua kita buat. Sebab itu Said Kutub kata apa? Orang Islam orang paling bertuah kerana ada wahyu terhebat. Wahyu yang original, yang asal datang pada Nabi, itu yang ada pada kita. Tapi orang Islam juga paling malang kerana dia tak nak baca Quran. Kami dah baca dah nak khatam dah ni, betul? Tapi faham dah? Amal tak? Buat dah? Sebab kita baca tak faham. Bila tak faham, tak buat. Bila tak buat, tak ada cinta. Okey, minta maaf lah. Tak ada, tak ngapa. Berlunjur lah. Jangan tak ada salah ni. Okay. Yang rasa serba salah buat. Jangan dah sakit lutut kan? Siapa bagi? Allah bagi. Kalau suami bagus, terima kasih bang. Ini baju raya untuk tahun ini. Okey sayang. I love you. Tapi bila Allah bagi sakit, sedangkan Allah bagi sakit, Allah bagi sehat, Allah bagi senang, Allah bagi susah, Allah bagi mati, Allah bagi hidup. Syukur masih hidup, walau bersakit lutut. Betul kata tak? Bermakna semua hadiah dari Allah menandakan Allah sangat sayang. Allah ada 100 hikmah, 100 kasih sayang, 100 cinta. Okay? Ni ulama kata Allah turunkan kasih sayang satu je ke dunia ni. Kasih sayang yang satu itu ada pada manusia, ada pada binatang, ada pada bulan bintang, ada pada semua makhluk. Siapa tak sayang suami kita kan? Tak boleh cakap aku tak sayang. Siapa sayang suami kita? Siapa sayang anak kita kan? Tak angkat juga. Ya Rabbi, pekak apa? Okay, maka kekuatan yang kita nak angkat ialah please respond lah. Supaya hilang ngantuk. Angkat tangan apa salah, bukan hukum gantung. Kerana angkat tangan ni exercise, dapat pahala. Kau tidak pekak. Ya. Penat. Ini cikgu. Kan tadi 4 maktab, 4 sekolah, 4 maktab perguruan, 4 universiti mengajar. Kalau matanya tak ke kita, tak akan dapat ilmunya. Otak tak ke kita, duduk dalam 5 jam, tak dapat. Minta maaf banyaklah. Kerana apa dalam otak kamu, apa dalam kepala kamu, apa dalam hati kamu, itu yang menentukan apa yang lekat dalam kepala. Boleh nampak?
Sebab itu Umi ni caranya lain sikit daripada orang lain. Minta maaf, jangan menyesal lah tembut Umi. Nak Taufik ni, betul dah lah saya datang ada empuk lagi. Teruk. Nasib empuk di dunia. Bayangkan besok saya jumpa dia di akhirat. Kemarin kamu jumpa budak ni, kenapa kau tak betulkan syahadah dia? Kenapa tak betulkan balik keyakinan dia? Itu sebab Umi tegur dia. Bukan sebab benci, bukan sebab sakit hati. Cintanya kerana Allah. Cinta Allah tu memberi. Jangan kedekut. Allah tadi bagi berapa rahmat? 100. Dia hantar ke dunia berapa? Rahmat tak nampak sebut rahmat. Nama rahmat tak dapat rahmat. Nama Taufik tak dapat Taufik. Betul? Ampun tuanku. Jangan marah ni. Nanti minta maaf. Okay? Ni nak raya ni. Okay, I love you because of that. Okay? Bukan kerana dia anak saya, bukan dengan siapa. Tapi dia adalah hamba Allah. Dan nanti di akhirat kita akan ditemukan. Semua kita nak akan ditemukan. Jangan main-main. Jumpa Dr. Rubiah tak berubah juga. Esok dia hayun masuk. Bukan? Jangan. Boleh? Baiki syahadah. Betulkan solat. Solat itu kepala kepada tubuh. Tubuh tak ada maknanya kalau tak ada kepala. Betul? Jangan cincai-bancai. Sebab itu dalam Ramadan ada solat tarawih. Nak bantu. Dah kamu puasa siang, malam jumpa aku lagi. Supaya cinta kamu bertambah. Tapi kita cinta makin kecil. Minggu pertama penuh sah. Minggu kedua separuh. Tinggal sikit. Imam tak boleh kata apa. Tak tahu mereka pergi mana no. Ya Rabbi. Sibuk nak lansir, sibuk nak raya, sibuk nak kuih, sibuk nak beli kampung. Betul? Nak buat serondeng, nak buat apa lagi? Orang Melaka buat apa? Buat inang-inang. Ya Rabbi. Bukan makin banyak, makin sikit. Itu menunjukkan cintanya tak ada. Kalau orang sayang orang, makin sikit kan makin banyak baik. Makin banyak, kita makin sikit. Allah bagi satu kasih sayang untuk semua hati. Yang namanya manusia, yang namanya binatang. Pernah kita tengok kucing makan anak dia tak? Apa sebab? Pernah kita tengok kucing angkat anaknya pegang telinga dia, ada tak? Gigit telinga ada? Mana ada? Itu buta sebenarnya. Kucing jenjing anak dia gigit di mana? Leher, tengkuk. Bukan kaki, bukan ekor. Sebab apa tak boleh gigit ekor dia? Sakit. Betul? Kasih sayang ada pada ayam, kasih sayang ada pada binatang, kasih sayang juga ada pada manusia. Tapi makin lama makin hilang. Dah tertua jangan ngada. Ya Allah. Nak manja sikit, nak pegang tangan dia dah malu. Cucu-cucu tengok. Karena kasih sayangnya makin kurus. Boleh nampak? Rahmat kasih sayang ini Allah limpahkan lebih banyak di bulan yang namanya bulan paling agung. Bulan Ramadan. Tapi kalau dia belum sayang yang paling mahal, sayang diri sendiri. Tapi aku tanya, mak dah beli baju raya? Belum. Anak-anak dah beli. Anak dah dulu. Kita tak ada apa-apa. Orang tua. Betul ke salah? Tolong diri sendiri dulu. Sayang diri sendiri dulu. Bahagiakan diri sendiri dulu. Kerana orang yang hidup dengan orang bahagia akan jadi bahagia. Tapi orang yang hidup tidak bahagia, dia mati-matian nak membahagiakan orang lain. Mati katak. Boleh nampak? Kita seronok sayang orang daripada orang sayang kita. Awak tak sayang tak apa, asalkan saya sayang awak. Tak mabuk ke bayang? Maka kalau kita nak angkat, nak dapat sayang manusia je, kita kena buat macam-macam. Doktor, saya 20 tahun kahwin dengan dia, sengsara doktor. Saya 15 tahun berkhidmat untuk dia, berhenti kerja, jaga dia, tiba-tiba. Apa sebab? Kasih sayangnya tercabut. Kerana dia tak sayang suami kerana Allah. Dia sayang suami kerana duitnya. Dia sayang suami kerana pangkatnya. Dia sayang suami kerana hartanya. Hilang harta, hilanglah kasih sayang. Anak sayang mak sebab duit mak. Mak sikit je, mak sikit je.
Sebab itu banyak orang tua yang tak ada simpanan, orang tua yang tak ada pencen, ditinggalkan anak-anak. Kalau saya bacakan kes-kes ni memang tak terfikir dari kepala lah. Ada yang hantar kalau pergi ada kesempatan ke Kuala Lumpur pergi ke Puchong. Itu pusat rawat, bukan rawatan, pusat orang tua Islam. Ada anak hantar daripada Kedah. Dia bagi ayah maknya masuk dalam teksi, dia bagi alamat rumah orang tua-tua, hantar pakai teksi. Apa butiran pun tak ada. Dari Sarawak, dari Sabah, hantar terus naik airport, bagi surat dekat orang airport, bawa wheelchair, cari teksi terus ke rumah. Tak tahu mak siapa, tinggal di mana. Oh ya Allah, sedihnya. Ada anak yang letak maknya depan gate. Tak ada kertas, tak ada maklumat, tak ada apa benda. Pagi itu pula hujan. Menggigil-gigil orang tua depan gate. Anak mampu buat apa saja. Jangan kata anak kita baik. Anak kita mampu buat apa saja. Okay? Jangan kata tak sangka, jangan. Sebaik mana anak kita, kalau dia belum baik dengan Allah, dia akan buat kita tak tahu nak kata. Maka cinta itu memberi sekali lagi. Pertama, tolong bangun rasa cinta kepada Allah kerana Allah beri kita nyawa. Apa yang lebih besar daripada nyawa? Ada yang lebih besar? Tak ada, masih hidup ni. Betul? Masih hidup, masih sihat tapi tak sayang Allah, letih weh. Apa sebab tak sayang Allah? Kerana dia tak rasa. Kenapa solat dah bertahun-tahun tapi tak bahagia solat? Terpaksa solat macam mana? Solat dah dulu. Tak seronok bunyinya, betul? Tak bahagia nak ajak orang solat. Macam kita nak ajak orang makan. Jom makan, jom. Aku nak solat. Kita solat sekejap dia. Mana lebih besar, makan ke solat? Solat lebih besar. Bahagialah jemput orang solat. Alah, kubur masing-masing. Suka-suka buatlah, macam warak sangat. Nak buat nak solat-solat lah. Dah takut setengah mati, tak jemput dah sampai mati. Nampak dah? Kerana apa? Cinta dengan Allahnya kecil. Okay. Cinta dengan Allahnya kecil. Ini kekuatan. Saya nampak puan pakai gelang ya puan. Okey, gelang siapa? Jawab je, masa sikit ni. Gelang siapa? Jawab je, curi apa? Rompak ke apa? Sendiri punya? Betul? Dapat dari mana? Suami, ya Allah. Saya tengok gelang terbayang suami. Ataupun tengok gelang aku berjampah tengok ini lah, jangan bujak aku sakit hati. Ya, pakainya di tangan siapa? Pakai gelang tu di tangan siapa? Saya buka sikit mas bagi dengar suara. Pakai gelang tu di tangan siapa? Tangan sendiri. Dapat tangan dari mana? Bagi ke pinjam? Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri. Tadi kata tangan sendiri. Nampak tak? Saya tanya ni orang sudah berumur, orang yang sudah solatnya kata-kata ribu-ribu kali. Tapi tak pernah rasa ni Allah bagi pinjam, bukan kita punya dong. Seluruh anggota ni pinjam, jagalah barang pinjam, betul? Tapi kita tak ingat tengok Allah, syukur alhamdulillah ya Allah, tangannya masih boleh pegang ya Allah, tangannya masih boleh gerak ya Allah, tangannya tak sakit lagi ya Allah, tangannya boleh masak lagi ya Allah, tangannya boleh menulis lagi, tangannya boleh pegang lagi ya Allah. Ada orang lagi ni ya. Mak saya kena stroke, kita ajak dia pergi fisio. Sakit tahu tak? Lepas 3 bulan ha. Cik kamu tengok ngapa tangan aku ni buka aja ni. Ni lah cik kita. Boleh nampak? Tak exercise. Itu contoh. Jadi kalau tak rasa tangan ini milik Allah, tangan ini boleh pegang apa saja. Tapi kalau rasa ini milik Allah, pinjam. Aku nak pulang balik pada Allah nanti. Mata ni pinjam, jangan tengok yang maksiat. Nanti Allah tanya. Telinga aku ni Allah pinjam, jangan dengar yang setan-setan. Kaki aku ni Allah pinjam, jangan pergi tempat tak cantik.
Itu belum cerita otaknya. Sebab itu kita nak belajar hakikat. Solat itu mengajar kita dekat dengan Allah. Sebab itu agama Islam ada rukun Islam 5. Haji tak mampu, tak payah pergi, betul? Zakat tak ada duit, tak payah buat, betul? Puasa kalau sakit tak payah puasa. Tapi solat dan syahadah nak mati pun kamu kena buat. Tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, ngering, tak boleh ngering apa. Pakai mata. Nampak tak? Itu last kali lah. Bermakna solat jauh lebih besar daripada puasa. Puasa boleh tinggal loh. Syarat qada, tidak fidyah. Tapi solat tak boleh qada, tak boleh fidyah loh. Betul tak tidak? Maka saya mohon semua mak hari ini berazam minta dengan Allah di malam Lailatul Qadar, malam apa? Ya Allah ya Tuhanku, aku nak minta dipolak-balikkan hati anak aku supaya boleh solat. Supaya suka solat, tak mau solat. Sebab itu dosa aku dulu. Aku salah didik pada dia. Aku bagi dia makan tapi aku izinkan dia tak solat. Aku hantar dia pergi sekolah tapi aku izinkan dia tak baca Quran. Sebab itu kita tak pernah rindu Rasulullah. Kalau kita tengok contoh ke makam Rasulullah, Raudah, Umi izin Allah dijemput Allah semasa PKP pergi ke umrah. Jadi disyaratkan boleh masuk Raudah sekali ya. Nak masuk setengah mati. Disemak setengah nyawa. Contoh. Orang bangsa lain selain Malaysia datang Raudah berjojai ni. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Allah, ya Allah. Orang kita batang relax ya. Relax ya. Apa lambat no giliran ngumpat je dia. Padahal masjid tu Umi izin Allah diberi kesempatan bawa orang lagi tu gini. Tapi yang baru ni tak bawa orang, bawa diri. Dapat izin Allah, dapat jemputan sahabat-sahabat. Ini kekuatan. Sebab rindu kita dengan Rasulullah nipis sangat. Sebab itu perangai Rasulullah tak ada dengan kita. Macam mana nak cinta? Cinta itu memberi. Allah cinta dengan kita, dia beri kita hidup. Allah cinta dengan kita, Allah bagi kita anggotanya sempurna ni. Boleh nampak? Allah bagi mata boleh tengok dong. Allah boleh kita dengar, boleh dengar. Ada tak yang tak boleh dengar? Ada tak yang tak nampak? Ada. Itu cinta kasih sayang Allah. Apalagi Allah bagi suami, ya Allah nikmatnya suami isteri. Tapi tolong ambil kira, aku besok di akhirat akan jadi isteri dia ke tidak? Aku akan jumpa suami aku balik ke tak? Sebab di sana ada 99 kasih sayang. Kita semua yang hidup ni, wanita solehah semua ni. Solehah ke soleh? Solehah. Betul? Calon syurga semua ni? Amin, buatnya doa, letih. Bangun kekuatan. Aku nak jadikan Ramadan kali ini Ramadan terbaik. Aku nak layak masuk syurga Ar-Rayyan. Boleh? Bagi baiki balik bahawa Allah bagi kita seluruh anggota. Allah bagi kita anak, Allah bagi kita suami, Allah bagi kita isteri, anak, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita cantik. Siapa tak cantik kan? Siapa cantik kan? Seorang angkat tangan, lain semua tak bersyukur. Besok, sebab itu setiap kali tengok cermin kata apa? Syukur Alhamdulillah ya Allah. Tapi yang tak paling cantik, yang terbasuh air uduk. Ya Allah Tuhanku, gugurkan semua dosa yang ada di wajah ini ya Allah. Sebab itu ambil uduknya 3 kali. Betul? Ya Allah ya Tuhanku, jadikan telinga aku ni dengar yang elok je. Jadikan otak aku ni nak basuh 3 kali ni kan. Apa yang kat hati nak cakap? Ya Allah ya Tuhanku, jadikan otak ini otak yang benar-benar mampu untuk memikirkan-Mu ya Allah. Mampu untuk masuk syurga-Mu ya Allah. Ini kekuatan. Tangan ya Allah tu, jauhkan tangan ini ya Allah dari maksiat ya Allah. Jauhkan tangan ini dari dosa ya Allah. Berkati tangan ini ya Allah. Berkati kaki itu sebab peranan jasad dan peranan jiwa.
Peranan hati dan peranan jasad. Jangan jasadnya ibadah, jiwanya kosong, hatinya tak ikut. Maka cinta tak lepas. Allah dah bagi cinta tapi kita tak cinta dengan Allah. Allah bagi kita semua kasih sayang. Ingat sebab kita nak calon bidadari, betul? Semua wanita di dunia adalah calon bidadari. Tolong ambil kira. Tolong ambil ingat. Siapa calon bidadari? Semua yang wanita yang pernah hidup di bumi ini dengan taat. Sebab itu Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang layak jadi bidadari di syurga nanti adalah yang beriman. Orang beriman merasa Allahnya dekat di matanya, dekat di telinganya. Allah dengar apa aku cakap, Allah nampak apa aku buat, Allah dengar apa aku cakap. Ini kekuatan-kekuatan yang nak diangkat. Supaya terbangun kasih sayang itu, terbangun cinta itu. Allah sudah buktikan pada kita cintanya, bagi apa semua kita nak. Tapi kita belum mampu untuk cinta Allah. Kita rasa kita ada Allah tapi cintanya tak rasa. Kita ada suami tapi cintanya luntur. Jadi tengok balik suami itu hadiah dari Allah. Meragam macam mana, untung masih ada suami. Tapi dak, kita tengok salah saja. Bila jumpa orang meragam ni dapat lori dah. Hanya kerana tidak punya Allah. Hanya tidak jumpa hubungan dengan Allah. Maka sekali lagi, Ramadan Allah berikan kasih sayang. Siapa tak rasa Ramadannya tertolak. Kedua, Allah beri kita ampunan. Ya Allah. Macam mana nak dapat ampunan, nak rasa ampunan, taubatnya tengok. Sebab itu kita jumpa bulan Syakban. Syakban bulan pengampunan. Dah baca dah Yasinnya dulu? Dah baca kan? Nisfu Syakban dah kan? Baca tercengang-cengang je pula. Nampak? Allah tak ampun dosa orang yang apa? Yang bergaduh, yang tak boleh maafkan orang, yang sombong, yang tak ikut perintah Allah. Betul? Maka kalau kita merasa kita calon syurga Allah, kita adalah ketua kepada bidadari. Allah bagi 99 rahmat, kita jadi wanita paling cantik. Kita jadi wanita paling cantik, dikejar anak dia. Ini kekuatan yang nak dibangun. Itu cabaran tu. Sayang anak kita ke? Okay? Maka kekuatan yang kita nak bangun sekali lagi, cinta Allah ada dalam ampunan. Layak atau tidak kita dapat, bergantung balik apa kita buat. Kedua, cinta itu memberi, bermakna berilah apa yang anda ada. Sebab itu bulan ini bulan sedekah. Betul? Berilah sebanyak-banyak, tapi bukan hanya bulan Ramadan. Memberilah sampai kita dijemput Allah. Jangan muka nak senyum bersakit. Sedekah itu bila kamu senyum dengan sahabat kamu, bila kamu senyum jumpa orang yang kamu kenal atau kamu tak kenal. Senyum. Sedekah itu kamu bagi sebiji kurma. Sedekah itu bila kamu bagi seteguk air. Sedekah itu bila kamu cakap elok. Sedekah itu bila kamu tak sakit hati orang. Sedekah itu bila kamu buat tayu dari tepi jalan. Okay. Ada duit bagi, tapi kita tak. Doktor kata yang kecil je, senyum je dah le. Rezeki nak banyak, ya Allah, beri aku rezeki banyak melimpah ya Allah. Allahumma doha-doha'uka baha'uka ya Allah. Solat duha tak tadi? Solat minta apa? Tak berani cakap tu. Minta apa? Minta rezeki. Rezeki itu bukan duit saja. Dapat datang masjidnya rezeki, dapat dengar ceramah rezeki, dapat tidur rezeki, dapat makan rezeki. Ada suami rezeki, ada anak rezeki. Kita rezeki duit je. Tak ada yang lain. Sebab itu solat duhanya lambat terangkat. Okay. Sama juga kita kata Quran itu syifa. Kebodohan itu sakit. Sombong itu sakit. Dengki itu sakit. Boleh nampak?
Dirawat dengan Al-Quran. Ni nak tadarus, nak khatam Quran, minta maaf banyak. Jadi sekali lagi kita nak angkat, Allah bagi kita kasih sayang di bulan Ramadan, pilih kita berada di bulan Ramadan. Itu kasih sayang Allah. Cinta itu berilah apa yang Allah perintah untuk kamu buat di bulan Ramadan. Boleh? Kedua, Allah minta, Allah bagi pengampunan. Macam mana dapat pengampunan? Banyak taubat. Setiap hari taubat. Setiap solat taubat. Okay? Sebab tu jaga balik solat dua tadi. Syahadah dan solat baru layak untuk berpuasa. Baru nak terbangun sikit rasa cinta. Kalau tak pernah rasa, tangan ni tangan siapa? Ya Allah. Tangan Allah pinjam, ya Allah. Jangan jebakkan tangan ini masuk neraka, ya Allah. Jauhkan aku dari dosa dengan tangan ini, ya Allah. Sama tak orang yang merasa dia hamba Allah, dia diciptaan Allah, dengan orang yang tak rasa? Tak sama. Anak orang dengan anak kita sama tak? Mana sama? Maka sekali lagi rasakan bahawa cinta Allah tidak pernah berhenti bila kita nak memberi. Kita dah dapat cinta Allah ni berlelori. Okay? Tapi kita nak cinta Allah itu yang kita kata sangat-sangat sulit. Sebab kita tak faham yang tadi dan dua tadi. Pertama, orang yang kita katakan redha Allah sebagai Tuhan, dia terima pentadbiran Allah. Siapa tadbir langit dan bumi? Allah. Apa yang Allah bagi? Hujan-hujan, ribut-ribut, banjir-banjir, sakit-sakit, demam-demam, covid-covid. Mati-mati, sehat-sehat. Betul? Tak payah rungut-rungut dah. Ini pemberian. Siapa pernah covid angkat tangan? 1, 2, 3. Sehat tak? Apa perasaan selepas covid? Lebih dekat dengan Allah ke lebih jauh? Sama je. Maka kekuatan yang nak dibangun, bila kita dapat sakit, itu hadiah. Bila dapat hadiah, kita bertambah sayang. Syukur, alhamdulillah aku dapat covid tapi tak mati. Kawan aku dapat covid mati. Umi kena covid juga, masuk Sungai Buloh. Syukur, masuk-masuk, ya Allah, kamu ada bagi aku ni dua je. Bagi yang mana agaknya? Sama ada kalau kamu bagi aku mati, aku nak syahid. Kalau mati aku hidup, aku nak dakwah. Sebab itu datang juga ke Melaka ni, main-main. Sebab dah kontrak dengan Allah. Apa jadi pun datang. Sebab dah janji nak datang. Kerana cinta Allah harus diberi balik dengan cinta. Bukan hanya apa yang Allah bagi itu kita punya. Tak. Yes. Jangan. Apa yang kamu punya sebenarnya Allah punya. Boleh nampak? Maka cinta itu memberi kerana Allah hendak kita memberi sebanyak-banyaknya kasih sayang kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan akhirnya mampu untuk mengait atau meraih cintanya manusia. Jika tidak, kita tengok sahabat kita, ya Allah, dia dulu kata aku, dia dulu sombong, dia dulu ni ngumpat, dia dulu ni, dari hari ini telok semua ini adalah hamba Allah. Tengok dengan kasih sayang, berilah kasih sayang, jangan simpan je. Saya sayang dia tapi tak berani cakap. Okey, siapa sayang kena buktikan. Jadi sekali lagi, bangun kekuatan cinta Allah. Merupakan yang paling mewah di bulan Ramadan. Ada ampunan, dan paling sakit, paling untung adanya Lailatul Qadar, dan juga adanya pengampunan, keselamatan dari api neraka. Mudah-mudahan jaga balik syahadah. Ini pesan besar ni. Okey, tolong bagi tahu dengan anak. Ini kontrak besar, diperhatikan Allah, diperhatikan malaikat, diperhatikan bumi, dan juga dijadikan saksi untuk diri. Kamu mengucap dengan kalimah syahadah tapi kamu lawan Allah pasal apa? Kamu tak buat perintah Allah pasal apa? Kau buat larangan Allah pasal apa? Esok kita, bumi akan tanya kita. Kamu dah bersyahadah tapi kamu tak taat syahadah kamu. Sebab itu syahadah itu kontrak terbesar yang kita nak tanam dengan anak-anak. Kena ingat setiap hari, kena ulang setiap saat, supaya rasa subur dengan hubungan dengan Allah itu dekat. Jika tidak, kita kata depan kita solat, belakang kita bersilat. Okay? Kita takut, kita kata pesta Ramadan, pesta ibadah, tapi akhirnya jadi pesta juadah. Makan dan makan dan makan. Okay. Mudah-mudahan sedikit Umi diberi amaran, katanya 45 minit, tapi minta maaf banyak oleh you. Dah 11 5 minit, habislah cakap sejam.
Andai kata tidak tersampai hajat kepada tajuk yang kita bekalkan, tapi berdoa dengan Allah, beri apa yang baik untuk karya. Mudah-mudahan ini merupakan entry point ataupun pintu masuk pertama. Aku layak masuk syurga kerana aku sudah ada 2 kalimah syahadah. Aku sudah buktikan kepada Allah, aku taat Allah dan aku taat Rasulullah. Baru taat mak, taat ayah, taat semua-semua. Mudah-mudahan kekuatan cinta yang kita benamkan ke dalam hati sebagai hamba Allah mengatasi semua cinta, semua kasih sayang, sehingga kita merasa tidak ada yang sulit di dunia ini kerana Allah berada di sebelah kita. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini kekuatan-kekuatan yang diangkat. Mudah-mudahan sedikit yang kita dapat hari ini ataupun apa yang kita sampaikan hari ini akan menjadi bekal untuk mengukuhkan jiwa kita. Kita tidak boleh berpuasa dengan ilmu, tetapi berpuasa dengan iman. Kita tidak boleh berpuasa tanpa iman, kita akan berpuasa kerana nafsu. Boleh nampak? Dalam badan kita ada 2 saja. Ada nafsu, ada iman. Kalau imannya makin nipis kerana tidak dibaca dengan ilmu, maka nafsu akan main peranan. Kita akan digelaga-laga oleh nafsu, dilayan oleh nafsu. Akhirnya imannya mati. Di luar kita ada iblis. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik dalam hati kita, membisik sampai ke hati. Sebab itu kita solat susah untuk khusyuk, sebab dibisik dari luar. Jadi syaitan dari luar, dalam ada nafsu dan juga ada iman. Oleh itu tolong bangun kekuatan tanpa menuntut ilmu, tanpa tambah ilmu kita akan hanyut oleh nafsu. Mudah-mudahan ini dapat diselamatkan. Mudah-mudahan kita cinta dengan ilmu, kerana syurga itu sangat besar kaitannya dengan ilmu, sebagaimana ikan bersama dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air. Syurga tak boleh dijamah tanpa tambah ilmu. Mudah-mudahan hari ini kita tambah sikit ilmu kita untuk melayakkan kita merasa bahawa Allah cinta saya dan saya nak mencintai Allah sepenuh masa, sepenuh hari, sepenuh perbuatan. Jadi sekali lagi, seluruh perbuatan bangun tidur dan balik tidur semula tidak ada sebab lain selain kerana Allah semata-mata. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas tak kena di mata dan di hati yang cantik, hadiah dari Allah. Yang tak cantik atas kelemahan sendiri. Dan sekali lagi kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Penganjur kerana menyediakan ruang-ruang yang walaupun tak dapat notis yang sangat lambat, ataupun kita kata ada benda-benda yang tidak selesai, namun begitu Allah membenarkan kita bertemu. Maka sekali lagi kita ucap tahniah kepada penganjur dan juga kepada puan-puan dan tuan-tuan yang dipilih Allah untuk bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita bertambah berat, tambah hebat dan akhirnya layak untuk mengetuk pintu Ar-Rayyan setelah berjumpa Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf anda kata dia tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan kami sendiri. Jadi semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan terbaik, mendapat ampunan, maghfirah dan akhirnya dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur dan puja kepada yang berhormat Tuan Yang di atas tazkirah nasihat berkaitan tentang kita memberi bukan memberi. Terima kasih banyak di atas teguran kepada semua kepada saya. Seterusnya majlis menyebut Ustaz Syed Nazir bin Syed Maulid, Pegawai Hari Wali Islam dan Adasi memiliki Timbalan Biro Hari Wali Islam Pemerintah bersama pengurus dan pemerintah negeri Melaka untuk menyampaikan cacahan hati kepada yang berhormat. Ramai ya yang terlibat. Okey, tak. Baik, cabut. Okey, saya. Terima kasih, Mi. Minta maaf banyak ni. Jangan viral gambarnya. Nanti petik kena denda tau Mi. InsyaAllah sini. Dengan teradanya penyampaian sebelum pada pelajaran sekolah kita pada malam hari ini, saya mewakili Jabat Agama Sabah Yasin, mohon maaf sekiranya ada silap bahasa.
Seterusnya ada satu lagi kita Nabi, saya menyebut Encik Kapur selaku timbalan pengurusi untuk memberikan Nabi kepada Dato'. Saya masukkan dia. Okey, mari beri Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey dah. Okey dah. Kita tunggu perintah kita selesai.